Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada lagi berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat. Dan pada kuliah yang lepas, iaitu pada 2 minggu yang lepas, kita menceritakan sehingga kepada perbahasan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa duduk di antara 2 sujud. Semasa duduk di antara 2 sujud. Dan kita sebutkan dalam kategori duduk itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir antaranya Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dan dalam sebahagian riwayat yang lain baginda membaca ketika duduk di antara 2 sujud dengan sebutan zikir Rabbighfirli Rabbighfirli. Pendek sahaja dan ringkas. Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, ampunkan aku. Kemudian pada malam ini kita nak sambung hadirin dan hadirat berkenaan dengan duduk di antara 2 sujud juga. Dan disebutkan di sini, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam italata hadzal rukun biqadari sujud. وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. Dan hadiyun Nabi, sebagaimana tajuk kitab kita ini, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu petunjuk Nabi berkait dengan duduk di antara 2 sujud ini, adalah dengan memanjangkan rukun tersebut. Dengan memanjangkan rukun tersebut. Kerana duduk di antara 2 sujud juga adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Dia termasuk dalam rukun perbuatan. Dalam rukun perbuatan. Dan kita telah sebutkan bahawasanya dalam mazhab kita ini, rukun perbuatan ini terdapat lebih kurang 7. Yang kita katakan pertamanya adalah Al-Qiyam, iaitu berdiri tegak. Dan yang keduanya adalah Ar-Ruku', berserta Tamakninah ketika rukuk. Yang ketiganya adalah I'tidal, berserta Tamakninah. Yang keempat adalah Sujud, berserta Tamakninah. Yang kelima adalah duduk di antara 2 sujud, berserta Tamakninah. Dan yang keenam adalah duduk tahiyat akhir
Manakala baki yang ketujuh yang terakhir adalah tertib. Jadi itulah dianya rukun-rukun yang disebut al-arkanu al-fi'liyah, rukun-rukun perbuatan di dalam salat. Jadi petunjuk Nabi berkenaan dengan rukun duduk antara dua sujud bagaimana Nabi melamakan rukun tersebut. Lama mana disebutkan di sini biqadari sujud, sama dengan tempoh masa baginda sujud. Jadi dari sudut kalaulah sujud Nabi dengan tempoh sekian-sekian, maka duduk antara dua sujud Nabi menggunakan ataupun mengikut tempoh yang sama. Dari sudut lamanya dan panjangnya perkara tersebut. Dan beginilah situasi atau keadaan yang telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keseluruhan hadis yang menceritakan tentangnya. Wa fis sahih, dan di dalam kitab sahih, dan sahih di sini merujuk kepada Sahih Al-Bukhari, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina as-sajdatayn hatta naqul qad awham. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud dengan situasi yang menyebabkan kami mengatakan baginda telah tersilap atau baginda telah terlupa, sebab lamanya Nabi duduk antara dua sujud. Sedangkan baginda tidak tersilap, baginda tidak terlupa. Tetapi itulah kaifiat dan hakikat duduk di antara dua sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ia tidak singkat, tapi tempohnya adalah menyamai tempoh sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hadhihi sunnah, kata penulis kitab, tarakaha aktsarun nasi min ba'di inqiradi asri sahabah. Sunnah ini, iaitu sunnah melamakan duduk di antara dua sujud, ia telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia selepas daripada berlalunya zaman para sahabat. Maknanya zaman sahabat mereka mengikuti perbuatan tersebut, petunjuk Nabi tersebut ketika duduk antara dua sujud. Tetapi selepas berlalunya zaman para sahabah, maka sunnah ini, kata penulis kitab, ia ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Walihadza qala Sabit, oleh kerana itu ada seorang ulama yang bernama Sabit berkata, wa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu yamkusu baina as-sajdatayn hatta naqul qad nasiya au qad awham. Anas, iaitu Anas bin Malik, melakukan perbuatan salat yang mana aku tak pernah pun melihat kamu melakukan perkara yang sama dengan perbuatan tersebut. Dan kamu di situ adalah generasi tabi'in. Jadi maknanya di sini Sabit ni kata kepada para tabi'in, Anas dalam salat dia melakukan salatnya dengan perkara yang aku tak pernah tengok kamu lakukan. Lalu apa dia perkara tersebut? Yamkusu bainas sajdatain hatta naqul qad nasiya au qad awham. Iaitu dia duduk dalam tempoh yang begitu panjang atau begitu lama di antara dua sujud. Begitu maksud dia. Sehingga kami mengatakan Anas ni, iaitu sahabat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, yang juga perawi kepada hadis sebelum ini, sehingga kami mengata dia telah terlupa atau dia telah tersilap. Begitu. Sedangkan dia tidak terlupa dan dia tidak tersilap. Baik. Dan sujud Nabi, ataupun saya betulkan, duduk antara dua sujud Nabi, duduknya ini adalah dengan duduk kategori yang bagaimana? Duduk kategori iftirash. Duduk kategori iftirash. Namanya apa? Iftirash. Dan duduk di dalam salat ni,
dia ada dua jenis. Yang pertamanya kita pernah sebut dahulu, duduk tawarruk, jalsah tawarruk. Dan tawarruk ni dalam bahasa mudahnya adalah duduk tahiyat akhir kita tu. Duduk tahiyat akhir itu. Manakala yang kedua adalah duduk iftirash yang saya sebutkan ini. Dan duduk iftirash, caranya untuk kita mudah memahami adalah duduk tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud. Sama sahaja duduk tahiyat awal dengan kaifiat duduk di antara dua sujud. Itu namanya duduk iftirash. Baik. Kemudian disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, ada satu lagi perbahasan kata penulis kitab, iaitu jalsah duduk yang ketiga, iaitu duduk istirahah. Duduk istirahah. Apa makna istirahah? Duduk berehat seketika ataupun tenang seketika. Dan bila duduk istirahah ini, bila ia berlaku? Ia berlaku selepas sujud yang kedua, sebelum kita bangun ke rakaat yang berikutnya. Kan kita daripada i'tidal kita sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud yang kedua. Kemudian sepatutnya kita bangun kepada rakaat yang berikutnya. Tapi sebelum kita nak bangun tu, antara sujud tu kita duduk sekejap dan kemudian kita bangun daripada duduk tu. Jadi duduk yang sekejap tu namanya duduk apa? Istirahah. Duduk istirahah. Dan duduk kategori ini kita kata sunat, tapi ia tidak wajib. Ia adalah sunat duduk istirahah itu. Maknanya ada sahaja orang yang daripada sujud dia terus bangun berdiri, dia tak duduk dulu. Daripada sujud yang kedua dia terus bangun kepada rakaat yang berikutnya, dia tak duduk istirahah dulu. Jadi kita kata yang ini tidak memberi kesan kepada sah salat, kerana hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Jadi ada tiga kategori duduk yang kita sebutkan sebentar tadi. Duduk tawarruk, iftirash dan juga istirahah. Duduk begitu. Baik. Cuma disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا, para ulama fiqh berbeza pendapat tentang hukum duduk istirahah ni. Hal hiya min sunanis salati fayustahabbu likulli ahadin ay yaf'alaha, adakah ia merupakan sebahagian daripada perkara sunat di dalam salat, maka disunat kepada semua orang untuk duduk istirahah? Au hiya laysat minas sunan, ataupun dia bukan termasuk dalam kategori perkara-perkara sunat. Wa innama yaf'aluha man ihtaja ilaiha, sebaliknya ia hanya dilakukan oleh orang yang memerlukan sahaja, iaitu siapa yang mungkin dia susah nak bangun, badan dia besar ke apa, dia duduk istirahah. Tapi kalau orang yang normal ataupun yang mungkin tidak terkesan dengan nak bangun, tak ada masalah nak bangun, maka tak perlu kepada dia untuk duduk istirahah. Maka ala qaulain, maka kata Ibn Al-Qayyim, dalam mazhab Imam Ahmad ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Iaitu pendapat yang pertama mengatakan ia sebahagian daripada sunat dalam salat. Sebahagian kata tidak. Iaitu ia tidak disunatkan, sebaliknya hanya dibuat sekiranya perlu sahaja bagi individu yang memerlukan. Kalau individu yang tidak memerlukan, maka tiada keperluan untuk dia mendiri atau melakukan duduk istirahah itu tadi. Baik. Kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai duduk antara dua sujud, maka Nabi pun bangun pergi ke rakaat yang berikutnya, iaitu yang kedua. Wa kana idza nahada, apabila baginda bangun daripada duduk di antara dua sujud itu, ataupun daripada sujud yang kedua, dan kemudian Nabi bangun,
Iaitu dia punya flow setiap kali rakaat akan ada 2 kali sujud. Jadi kita cerita tadi duduk antara 2 sujud. Kemudian Nabi sujud kali yang kedua. Kemudian itulah disambung dengan duduk istirahat dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bangun menuju ke rakaat yang berikutnya. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, iftatahal qiraah. Baginda akan terus memulakan bacaan Al-Fatihah. Walam yaskut kama kana yaskut inda iftitahis salah. Dan Nabi tidak diam sebagaimana diamnya baginda apabila pembukaan salat. Kan kita pada rakaat yang pertama kan selepas kita takbiratul ihram kita diam seketika. Bukanlah kita diam dalam arti kata tak baca apa-apa. Tapi diam tu merujuk kepada kita membaca doa iftitah. Itu maksud dia. Jadi bila Nabi bangun pada rakaat yang kedua, Nabi tidak berhenti ataupun diam seperti untuk membaca doa iftitah seperti rakaat yang pertama. Tapi bila Nabi bangun kepada rakaat yang kedua, maka baginda pun terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Maka begitulah maksud dia begini. Lalu disebutkan di sini oleh penulis kitab kita ini rahmatullahi alaih, fakhtalafal fuqaha, maka para ulama pun berbeza pandangan. Hal hadza mawdi' isti'adzah aw la? Ketika baginda bangun daripada ataupun pada rakaat yang kedua itu, berdiri tegak itu, adakah di sini tempat untuk kita isti'azah ataupun tidak? Isti'azah ni membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum baca Fatihah tu. Ba'da ittifaqihim ala annahu laysa bimawdi' istiftah. Setelah para ulama sepakat, rakaat yang kedua, ketiga, keempat tidak ada doa iftitah. Jadi mereka sepakat. Cuma isunya adakah sebelum kita membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, maka adakah disunatkan atau dituntut untuk kita membaca isti'adzah? Fi dzalika qaulan, dan di dalam mazhab Hambali, dan soalannya sebagaimana yang kita faham dan kita jelas bahawa Ibn Al-Qayyim ini adalah Hambaliyul Mazhab. Begitu. Beliau adalah tokoh dalam mazhab Hambali. Jadi atas faktor itulah kita akan jumpa riwayat daripada Imam Ahmad, dua riwayat daripada Imam Ahmad, pengasas mazhab Hambali. Jadi ini tidak pelik. Kerana Ibn Al-Qayyim sendiri adalah bermazhab Hambali. Okey. Jadi apa kata beliau? Wa fi zalika qaulani huma riwayatani an Ahmad. Dalam isu ini ada 2 pandangan dan juga 2 riwayat daripada Imam Ahmad. Apa dia? Pandangan yang 2 biasanya akan jadi yang pertama mengatakan isti'azah pada rakaat yang kedua sebelum Al-Fatihah juga disunatkan. Manakala pendapat yang kedua tidak disunatkan. Begitu. Dan sebenarnya saya lebih cenderung disunatkan pada kali yang pertama sahaja. Pada kali yang pertama sahaja. Itu pada rakaat yang pertama. Maknanya selepas kita angkat takbiratul ihram atau kita lafazkan takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah pada rakaat yang pertama. Kemudian, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sehinggalah ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir. Tetapi tidak pada rakaat yang kedua. Begitu. Baik. Tetapi isu ini macam yang saya sebut, isu khilaf. Maknanya ada sebahagian ulama' atau menyunatkan ataupun mengatakan sunat hukum dia untuk tetap membaca isti'azah pada rakaat yang kedua. Tetapi dalam pandangan yang kedua adalah tidak mengatakan begitu. Dan inilah yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim. Dia kata apa? Wal iktifa'u bisti'azatin wahidatin azhar lil hadis sahih.
pandangan yang paling jelas adalah kita berpada dengan sekali isti'azah sahaja. Itu yang saya sebutkan sebentar tadi. Iaitu memadai sekali sahaja a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat yang pertama. Dan ini lil hadis sahih an Abi Hurairah berdasar sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza nahadha min ar-rak'ati as-saniyah istaftaha al-qira'ata bilhamdilillahi rabbil alamin walam yaskut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bangun kepada rakaat yang kedua, maka baginda akan memulakan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Baginda akan memulakan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya di sini menunjuk Nabi tak mulakan Fatihah pada rakaat yang kedua itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya dikata di sini yakfi isti'azah wahidah, memadai dengan sekali isti'azah sahaja. Baik. Dan itu telah memadai dan mencukupi apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dalam Quran. Idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin memulakan bacaan Al-Quran, maka mulakanlah dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iaitu mohonlah perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Baik. Dan disebut di sini hadirin dan hadirat, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli as-saniyata kal-ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan atau melaksanakan rakaat yang kedua daripada salat sama seperti rakaat yang pertama dari sudut kaifiat. Maknanya kalau rakaat yang pertama ada qiyam, kedua pun ada qiyam. Rakaat kedua ada raka', rakaat kedua pada raka'. Rakaat pertama ada i'tidal, begitulah dengan rakaat yang kedua. Dan begitulah sujud dan duduk di antara dua sujud sama sahaja. Cuma ada perbezaan. Apa dia perbezaannya? Perbezaannya ada 4 perkara. Maknanya yang membezakan rakaat pertama Nabi dengan rakaat yang kedua Nabi ada 4 perkara yang berbeza. Apa dia? Yang lain-lain semua sama. Qiyam, rukuk, i'tidal, sujud. Duduk antara dua sujud. Baca Fatihah. Baca surah selepas Fatihah. Zikir ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Sama. Tapi ada 4 perkara yang membezakan rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua. Iaitu yang pertama, as-sukut. As-sukut. As-sukut ni maknanya diam seketika. Selepas kita takbiratul ihram, ada diam seketika. Tapi bila Nabi bangun daripada rakaat yang kedua, ataupun Nabi bangun daripada sujud itu dan bangun ke rakaat yang kedua, Nabi tak diam. Nabi akan terus Bismillahirrahmanirrahim begitu. Ataupun Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah doa iftitah. Rakaat pertama ada, tetapi rakaat yang kedua tiada doa iftitah. Yang ketiga, rakaat pertama ada takbiratul ihram, manakala rakaat yang kedua tiada takbiratul ihram. Tapi sebaliknya takbir yang kita lakukan daripada sujud naik ke atas itu, kan daripada sujud yang kedua tu kita pun lafaz Allahu Akbar sehingga ke rakaat yang kedua. Tapi takbir itu bukan takbiratul ihram. Takbir itu adalah takbir perpindahan nama dia. Dalam bahasa Arab, takbiratu
al-intiqal. Takbirat al-intiqal. Takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Jadi rakaat yang pertama ada takbiratul ihram tetapi tidak pada rakaat yang kedua. Manakala yang keempat yang membezakan rakaat yang kedua Nabi dengan rakaat yang pertama adalah panjangnya rakaat yang pertama lebih panjang berbanding rakaat yang kedua. Dia macam seolah kalau kita ini pada rakaat yang pertama kita baca sabbihisma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua kita baca wattin wazaitun. Macam tu. Dia bukannya rakaat yang pertama dia baca alhaakumut takasur, kemudian rakaat yang kedua dia baca amma yatasaalun. Tidak. Maknanya dia mesti rakaat yang pertama lebih lama. Itu maksud dia berbanding rakaat yang kedua, dan Nabi buat begitu. Rakaat pertama Nabi lebih panjang, lebih lama berbanding rakaat yang kedua. Jadi ada 4 perbezaan yang baki daripada atau selain daripada 4 ni semua sama je antara rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Yang pertama tadi diam seketika, kedua istiftah atau doa iftitah, yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempatnya adalah tempoh masa ataupun panjang dan lamanya rakaat yang pertama melebihi rakaat yang kedua. Baik. Kemudian disebutkan di sini hadirin dan hadirat yang saya muliakan, perbahasan yang baru pula, iaitu duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Dan duduk tasyahud ni nama lainnya adalah duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Sama ada tahiyat awal atau tahiyat akhir. Sama ada tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kita tak sebut tasyahud awal dan tasyahud sani. Kita tak sebut macam tu. Kita tak sebut tahiyat awal dan tahiyat saniyah. Kita tak sebut macam tu. Kenapa agak-agak? Kerana perkara ni kalau dia ada 2 je, maka dia mesti antara awal dan akhir sahaja. Itu maksud dia. Tapi kalau kita kata tasyahud awal, kemudian tasyahud sani, maknanya mesti ada tasyahud salis, tasyahud rabi', tasyahud khamis. Tak betul lah. Dari sudut bahasa Arab. Sebab kalau benda itu ada 2 je, mesti antara awal dan akhir sahaja. Contoh. Kita sekarang ni dalam kalender hijrah berada pada bulan apa? Sekarang ni Rabiul Akhir. Bulan lepas Rabiul Awal. Adakah kita kata Rabiul Sani sekarang ni? Tak kata, sebab dia hanya ada 2 je, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Mana bila ada 2, maka dia tak jadi Rabiul Sani, dia jadi Rabiul Akhir. Sama juga dengan Jamadil Awal tu. Dia tak ada Jamadil Awal, Jamadil Sani, tak ada. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, itu yang tepat. Jadi macam itulah tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Dan duduk di sini disebut idza jalasa litasyahud. Ini perbahasan berikutnya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Maka Nabi akan meletakkan tangan kanan Nabi di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Macam tu duduk tahiyat tu. Macam kita duduk buat tu. Mana kita letak tangan kita? Tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Begitulah kaifiat tasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tasyahud wa asyara bi usbu'ihi sabbabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ataupun Nabi akan menunjukkan dengan jari sababah Nabi. Dan sababah adalah jari telunjuk. Sababah ini adalah jari telunjuk. Jadi macam kita duduk tahiyat tu, tangan begini. Ataupun jari telunjuk ni begini. Baik. Dalam ni dia kata, Nabi SAW menggerak-gerakkan jari telunjuk. Dalam kitab ini disebutkan,
wa yuharrikuha kama taqaddam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari telunjuk Nabi. Dan ini adalah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Wa'il bin Hujur, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan membuat bulat antara dua jari ni. Maknanya yang saya tunjuk ni, jari telunjuk sababah ini dan dua ni begini. Maknanya bulat begini. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, dalam ni juga disebut wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan ketika tasyahud itu Nabi melihat ataupun memandang ke arah jari tersebut. Nabi memandang ke arah jari telunjuk tersebut. Begitu. Ini antara yang disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Dan ketika Nabi duduk tahiyat awal, duduknya adalah sebagaimana duduknya antara dua sujud tadi. Duduk tahiyat awal adalah sama seperti duduk di antara dua sujud. Dia kata di sini, wa amma, adapun sifatu julusihi sallallahu alaihi wasallam fakama taqaddama bainas sajdataini sawa. Sifat duduk tahiyat Nabi atau duduk tasyahud Nabi adalah sama seperti duduk di antara dua sujud. Yajlisu ala rijlihil yusra wa yansibul yumna. Nabi duduk di atas kaki kiri Nabi dan Nabi menegakkan kaki kanan Nabi. Dan kata penulis kitab rahmatullah alaih, walam yurwa anhu fi hadhil jalsati ghairu hadhihi sifah, dan tidak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan duduk tasyahud ini selain daripada kaifiat yang kita telah sebutkan. Maknanya tak pernah Nabi duduk tasyahud ni macam duduk tahiyat akhir. Tak pernah. Dan duduk tahiyat awal tadi dan juga duduk antara dua sujud, kita kata namanya duduk apa? Iftirash. Jadi maknanya Nabi tak pernah duduk tahiyat awal selain daripada duduk iftirash. Nabi tak pernah duduk tasyahud awal ni seperti duduk tawarruk. Tidak. Tawarruk itu hanyalah duduk tahiyat akhir sahaja. Kemudian, summa kana sallallahu alaihi wasallam yatashahhadu daiman fi hadhihi aljalsah. Kemudian sebab kita kena bezakan duduk dengan bacaan, begitu. Nama dia duduk tasyahud, betul. Dan bacaannya adalah bacaan tasyahud. Begitu, kena bezakan tu. Sebab nanti orang keliru tahiyat dengan bacaan tahiyat. Duduk tu perbuatan, bacaan ni ucapan. Jadi ada beza. Dan Nabi SAW sentiasa bertasyahud pada kategori duduk yang ini. Wa yu'allimu ashabahu ayyakulu, dan baginda mengajarkan para sahabatnya untuk membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi isyarat yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, khususnya kitab fiqh mazhab Syafi'i, tasyahud ni dia mesti mencakupi 4 perkara ini. Yang pertamanya adalah pujian kepada Allah dengan sebutan at-tahiyyatu lillah itu tadi, ataupun at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah itu. Dan yang keduanya adalah dalam tasyahud ni adanya ucapan salam kepada Nabi dengan lafaz yang kita baca tadi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang ketiganya adalah ucapan salam kepada orang-orang yang beriman atau hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Dan yang keempatnya adalah sebutan 2 kalimah syahadah. Maknanya dalam tahiyat, dalam tasyahud dia ada 4 benda ni. Dan 2 kalimah syahadah inilah sebutan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik.
Dan ini adalah hadis yang sahih, diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadha at-tashahhud jiddan. Maknanya Nabi meringkaskan tasyahud ni. Maknanya tidak begitu lama. Tasyahud awal ini Nabi meringankan atau meringkaskan bacaannya sehinggalah kepada dua kalimah syahadah tadi. Walam yunqal anhu fi hadisin qat annahu salla alaihi wa ala alihi fi hadha at-tashahhud. Dan tidak dinukilkan sebarang riwayat pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk baginda berselawat ke atas diri baginda serta ahli keluarga baginda pada tasyahud yang pertama. Maknanya di sisi Ibn Al-Qayyim, semasa tahiyat awal tak ada riwayat yang menunjuk Nabi ni sallallahu alaihi wasallam selawat kepada baginda dan juga ahli keluarga baginda. Maknanya tahiyat awal sampai mana je? Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, seperti yang kita sebutkan. Maknanya tidak ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam tasyahud awal. Begitu. Tapi ini adalah pandangan daripada penulis kitab. ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. Demikian pada tasyahud awal ni, tidak Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tidak memohon perlindungan Allah daripada apa? Azab kubur, azab api neraka, fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah dajjal. Tapi yang kita mohon perlindungan ni bila? Pada tasyahud akhir. Begitu. Tasyahud awal tak. Maknanya pada tasyahud akhir itu, sebelum kita memberi salam, maka kita disunatkan meminta perlindungan Allah Ta'ala daripada 4 benda ni. Dengan doa kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Itu. Jadi ini disunatkan pada tasyahud akhir tetapi tidak pada tasyahud awal. Kerana apa? Kerana tidak sahih, ataupun bukan tidak sahih, tidak dinukilkan daripada Nabi baginda melakukan yang tu pada tasyahud yang pertama. Baik, tetapi wa man istahabba zalik, sebahagian ulama yang membenarkan perkara tersebut, iaitu minta perlindungan terhadap 4 perkara tadi dalam tasyahud awal, sebahagian ulama yang membenarkannya, fa innama fahimahu min umumatin wa itlaqatin qad sahha tabyinu mawdi'iha wa taqyiduha bit tasyahhudil akhir. Maknanya ada perintah tu betul, tapi mereka ingat perintah tu bersifat umum yang meliputi tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tapi kata Ibn Al-Qayyim, yang paling sahih tempatnya telah dijelaskan, iaitu tempatnya telah diikat dengan tasyahud akhir, bukan pada tasyahud awal. Begitu pandangan daripada penulis kitab. Baik. Kemudian Nabi bangun daripada tasyahud tu, Nabi bangun dan Nabi pun pergi kepada rakaat yang ketiga. Dan pada rakaat yang ketiga sabit riwayat yang Nabi mengangkat tangan. Maknanya selepas kita bangun tasyahud, kita lafazkan apa? Allahu Akbar dan Nabi angkat tangan. Macam tu. Tapi pada rakaat yang kedua tak buat begitu. Maknanya pada rakaat yang kedua Nabi bangun kemudian terus. Tapi pada nak bangun ke rakaat yang ketiga, Nabi Allahu Akbar. Maknanya pada rakaat yang pertama begitu dan rakaat yang ketiga begitu. Manakala rakaat yang keempat sama seperti rakaat yang kedua. Baik.
Kemudian apa yang Nabi buat? Summa kana yaqra'ul Fatihata wahdaha. Pada rakaat yang ketiga, Nabi hanya membaca surah Fatihah saja. Maknanya tidak membaca surah selepas Fatihah. Berbeza dengan rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Bahkan kata para ulama, pada rakaat yang ketiga dan yang keempat tidak dituntut untuk kita membaca surah selepas Al-Fatihah. Yang diwajibkan hanyalah surah Al-Fatihah sahaja. Baik. Walam yasbut Walam yasbut anhu annahu qara'a fi rak'atayn al-ukhrayayn ba'da al-Fatihati syai'a. Dan tidak sabit. Tidak sabit ni maknanya maknanya Nabi tak buatlah, itu makna tidak sabit. Tidak sabit daripada Nabi yang menunjuk baginda membaca selepas ataupun Nabi membaca sallallahu alaihi wasallam pada dua rakaat yang terakhir itu, rakaat yang ketiga, yang keempat, sebarang surah pun selepas surah Fatihah. Maksudnya tidak ada riwayat yang menunjuk bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebarang surah selepas surah Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Jadi maknanya kalau kita nak baca surah selepas Fatihah ni, hanyalah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua sahaja. Adapun pada rakaat yang ketiga, cukup waladdallin. Kemudian kita pun Allahu Akbar untuk rukuk. Begitu. Dan begitulah juga dengan rakaat yang keempat. Fahadiyuhu ar-ratibu sallallahu alaihi wasallam italatul rak'atayn al-awlayayn min ar-ruba'iyyati 'ala al-ukhrayayn wa italatul ula min al-awlayayn 'ala ats-tsaniyah. Baik. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kelaziman Nabi adalah memanjangkan dua rakaat yang pertama berbanding dua rakaat yang terakhir pada salat 4 rakaat. Seperti Zuhur, Asar dan juga Isyak. Salat Zuhur, Asar dan Isyak ini dinamakan sebagai salat rubaiyah, salat 4 rakaat. Salat apa? Rubaiyah. Rubaiyah ni daripada perkataan arba'. Arba' ni kan apa? 4. Arba'ah. Jadi salat rubaiyah adalah salat 4 rakaat. Dan Nabi SAW, kalau baginda salat 4 rakaat, maka 2 rakaat yang pertama jauh lebih lama, lebih panjang berbanding 2 rakaat yang terakhir. Itu maksud di sini. Dan antara 2 rakaat yang pertama tu, rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu disebutkan di sini, rakaat yang pertama lebih wa italatul ula minal awlayaini 'ala ats-tsaniyah. Nabi akan lebih melamakan rakaat yang pertama berbanding rakaat yang kedua. Wa hadza kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi sairi salawati. Dan inilah dianya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseluruhan salat baginda. Baik salat fardu, baik salat sunat. Maka beginilah dianya bentuk salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, italatu awwaliha ala akhiriha. Memanjangkan atau melamakan yang awal berbanding yang akhir. Maknanya kalau nak baca panjang, hanya kita baca pada yang pertama sahaja. Ataupun pada 2 rakaat yang terawal. Tidak pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Baik. Jadi kita nak pergi kepada duduk tasyahud akhir pula. Duduk tasyahud akhir. Sebab tak perlulah nak diulas tentang berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sebab sama je. Jadi kita bicara tasyahud awal tadi, kemudian bangun rakaat yang ketiga, sama juga situasi dan kaifiatnya. Kita bangun rakaat yang keempat dan akhirnya ada tasyahud akhir. Dan tasyahud akhir ini, duduk tu rukun, bacaan tu rukun. Manakala tasyahud awal, duduk tu sunat ab'ad, bacaan tu pun sunat ab'ad. Dia sunat tetapi dia kategori sunat ab'ad, yang mana kalau dalam mazhab kita ini, jika kita tak membaca at-tahiyatul mubarakatuh dalam tahiyat awal tu, atau kita tak duduk tahiyat awal,
maka kita dituntut untuk sujud sahwi. Begitu. Kerana kedua-duanya adalah sunat abad. Jadi kalau kita nak mengingat contoh antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, ingat tasyahud awal tu, bacaan tu dan juga duduk tu adalah sunat abad. Manakala tasyahud akhir, bacaan dan duduk tu adalah rukun salat. Rukun salat. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi at-tashahhudil akhir jalasa mutawarrikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda duduk ketika tasyahud akhir, baginda akan duduk mutawarrikan. Duduk apa ni? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk yang kita sebutkan sebentar tadi. Wa kana yufdi biwarikihi ila al-ard. Maknanya bahagian pinggul Nabi yang belah kiri ni di atas tanah, di atas lantai. Duduk tahiyat akhir tu. Dan wa yakhruju qadamahu min nahiyatin wahidah, dan kaki kiri Nabi tu macam ke kanan. Macam kita duduk tahiyat akhir. Fahadha ahadul wujuhi salasati allati ruwiyat anhu fit tawarruk. Tetapi tawarruk ni ada 3 kaifiat lain yang disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tetapi dalam noktah yang mudah hadirin dan hadirat, duduk tawarruk ini adalah seperti mana yang kita dah buat selama hari ini. Yang kita biasa buat. Saya pun nak demo pun dia agak susah kerana kita bukan di tempat yang kalau di atas lantai ke apa semua mungkin mudah, tetapi kita dah biasa buat sebenarnya, jadi tak perlu pening. Orang kata macam mana, itulah duduk tahiyat akhir, itulah dia yang duduk, nama dia duduk tawarruk. Baik. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, disebutkan di sini, walam yuzkar anhu alaihi salam hadha at-tawarruk illa fi at-tashahhud alladhi yalihi salam. Dan tidak disebutkan, dan tidak disebut di sini, merujuk tidak diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan duduk tawarruk melainkan pada tasyahud yang disusuli dengan salam ini, iaitu tasyahud apa? Tasyahud akhir. Maknanya tasyahud akhir adalah tasyahud allazi yalihi salam, yang disusuli, yang dituruti, yang diikuti dengan salam. Baik. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi at-tashahhud wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa dhamma asabi'ahu as-salas wa nasaba as-sabbabah wa nasaba as-sabbabah. Di sini penulis nak menjelas tentang kaifiat tasyahud akhir ini. Apabila Nabi duduk tasyahud, maka tangan kanan Nabi di atas paha kanan dan demikian tangan kiri di atas paha kiri. Cuma kata penulis kitab disebutkan di sini wa dhamma asabi'ahu salas. 3 jari ni Nabi akan masukkan begini. Dan Nabi akan mengangkat jari telunjuk. Sama macam kita duduk tahiyat, Nabi akan mengangkat jari. Maksudnya 3 jari ni ke dalam. Kemudian Nabi SAW akan mengangkat jari telunjuk. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, wakana disebutkan di sini, wakana yastaqbilu bi asabi'ihi al-qiblata fi raf'i yadayhi. Okey. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangan, maka semua jari jemari ini menghadap ke arah kiblat. Dia tak akan jadi begini atau begini. Tapi jari jemari Nabi menghadap ke arah kiblat. Itu maksud dia. Dan itu ketika fi raf'i yadayhi wa fi ruku'ihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Nabi nak rukuk.
ketika Nabi nak sujud dan seumpamanya, ataupun ketika sujud jari jemari ke depan, maknanya menghadap ke arah kiblat. Jadi itulah yang menunjukkan bahawasanya jari jemari ini dihadapkan dan diarahkan ke arah kiblat. Bahkan semasa kita sujud pun jari jemari kaki itu dituntut untuk kita menghalakan ia ke arah kiblat. Begitu. Okey, baik. Kemudian kita nak pergi kepada selesai perbahasan itu. Kita nak pergi kepada perbahasan yang terakhir pada malam ini, hadirin dan hadirat. Iaitu apa yang disebut oleh penulis kitab wa ammal mawadi'u allati kana yad'u fiha fi as-salati fasab'atu mawatin. Tempat-tempat yang Nabi SAW berdoa di dalam salat ada sebanyak 7 tempat. Maknanya di sini penulis nak membawakan kepada kita ini ada 7 tempat yang kita dituntut untuk berdoa padanya di dalam salat. Baik salat fardu ataupun salat sunat. Bila ataupun yang mana? Okey. Ahaduha, tempat yang pertama adalah ba'da takbiratil ihram fi mahallil istiftah. Selepas takbiratul ihram tu, maknanya selepas kita Allahu Akbar, kita pun disunat membaca doa iftitah. Dan di situ tempat kita berdoa. Dan ini yang saya katakan dalam kelas-kelas sebelum ini, antara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Yang mana terjemahannya Allahumma inni, ataupun Allahumma ya Allah, ba'id baini wa baina khataayaya, kau jauhkan aku antara, ataupun kau jauhkan di antaraku dengan dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan di antara timur dan juga barat. Kau bersihkan aku daripada dosa-dosaku sebagaimana dibersihkan pakaian putih daripada kotoran. Dan kau basuhlah dosa-dosaku dengan air salji dan dengan al-barat. Al-barat ni embun, ataupun embun kesejukan itu. Baik. Jadi ini tempat yang pertama. Kemudian qabla ruku', sebelum rukuk. Dan sebelum rukuk ni, hadirin dan hadirat, dia merujuk kepada isyarat selepas kita membaca Al-Fatihah di situ, sebelum kita rukuk, maka di situ juga dianjurkan untuk kita berdoa. Dianjurkan, ataupun tempat yang dianjurkan untuk kita berdoa sebelum rukuk. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, adalah ba'dal i'tidal minar rukuk. Ba'dal i'tidal minar rukuk. Selepas i'tidal daripada rukuk ni. Maknanya sami Allahu liman hamidah tu, kita pun membaca Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi sekian-sekian. Itu pun sebenarnya adalah tempat doa juga, ataupun kategori doa. Tapi kita kena jelas, doa ni dia ada banyak maksud. Dan kadang-kadang zikir pun boleh jadi doa. Itu maksud dia. Dia bukan semestinya doa ni sifat dia permintaan. Tetapi permintaan adalah sebahagian daripada doa. Kerana boleh jadi doa ni hanyalah seruan kita pada Allah. Kita menyeru Allah walaupun kita tak minta apa-apa pada dia. Itu doa tu. Contoh, kita ambil contoh. Dalam surah Al-Anbiya, Allah kata apa? وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
Dan Nabi SAW kata, ini doa siapa dia ni? Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus ni, bila dia doa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian tengok, Nabi SAW dia kata apa? Doa Zinnun, Nabi kata. Doa Nabi Yunus. Padahal sebutan dia apa? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terjemahan dia apa? Tidak ada Tuhan selain kamu, maha suci kamu, ya Allah, aku tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Ada tak permintaan kat situ? Tak ada. Tapi Nabi namakan dan sifatkan sebagai apa? Sebagai doa. Itu maksud dia. Sebagai doa. Dan satu lagi contohnya, kalau dalam Quran tu Allah kata, wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Terjemahan dia, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Itu tak ada permintaan apa pun. Tapi itu adalah ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan. Tapi itu hakikatnya boleh dibaca dalam sujud atas sifat doa. Kerana ia juga hakikatnya adalah doa walaupun bukan semuanya bersifat permintaan. Baik. Dan yang keempat adalah ketika rokok Nabi SAW. Di situ juga adalah tempat doa. Ketika rokok, di dalam rokok. Baik. Yang kelimanya adalah ketika sujud Nabi SAW. Dan kata penulis kitab, wa fihi kana ghalibu du'ai. Dan dalam sujud inilah kebiasaannya, tempat Nabi berdoa, itulah tempatnya. Begitu. Jadi sebab tu saya amat sarankan kita supaya ambil peluang ini. Rugi sebenarnya kalau kita ada ruang sujud dalam salat tapi kita tak memenuhi ruang tu dengan ibadat doa. Sayang. Sebab apa? Sebab itulah tempat yang paling utama untuk kita berdoa dan itulah tempat yang dilazimi oleh Nabi SAW untuk baginda berdoa di dalam salat. Berbanding semua yang kita sebutkan sebelum ini. Tapi yang kelima ni adalah ketika sujud Nabi SAW. Jadi sebab tu yang paling afdal, ni isu afdal. Yang paling afdal doa yang kita baca di dalam sujud adalah doa yang maksur daripada Nabi. Itu yang paling afdal. Contohnya seperti Allahumma ghfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alaniyatah. Yang ni boleh kita baca dalam sujud kerana Nabi baca di dalam sujud. Nabi minta pengampunan terhadap 6 dosa. Ya Allah, kau ampunkan dosaku keseluruhannya. Kemudian Nabi kata yang kecil, yang besar, yang dulu, yang kemudian, yang terang-terangan, yang tersembunyi. Ataupun yang tersembunyi, yang terang-terangan. 6. Dan yang keduanya, selain daripada doa itu, kita pun boleh baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Pun hadis sahih juga yang Nabi baca ketika sujud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya adalah afdal untuk kita membaca doa ketika sujud ni dengan doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Satu hari Abu Bakar ni ditanya ke Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa untuk aku membacanya di dalam salatku. Maka Nabi pun ajar, Nabi kata, kul, ucapkan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Terjemahannya, ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak dan tidak ada yang mengampunkan dosa selainmu, ya Allah.
kau ampunkan aku dengan pengampunan daripada sisimu dan kau rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini antara doa. Tapi ini saya kata tadi yang paling afdal untuk kita baca dalam sujud. Doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW. Yang Nabi baca ketika sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling afdal dari sudut tingkatan kedudukan untuk kita baca dalam sujud adalah doa-doa daripada Quran. Doa-doa daripada Quran. Bila kita nak baca dalam sujud. Contoh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Contoh, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Contoh, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ataupun macam-macam lagi doa yang boleh kita baca. Rabbi ja'alni, antaranya muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tapi bila kita katakan semua ni adalah daripada ayat Quran, maka bila kita membacanya di dalam sujud, niat mestilah niat baca doa, bukan niat baca Quran. Ini penting dalam perbahasan fiqh. Kerana kalau kita niat baca Quran, hukum dia berbeza. Kenapa hukum berbeza? Kerana ada hadis yang melarang baca Quran dalam sujud. Yang kita selalu sebut hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Aku dilarang membaca Quran ketika rokok, ketika sujud. Cuma larangan ni ulama khilaf. Sebahagian ulama kata haram, manakala sebahagian ulama mengatakan larangan tu membawa hukum makruh. Maknanya sesiapa baca Quran ketika rokok, ketika sujud, hukum dia makruh. Di sisi ulama yang kata makruh, seperti Al-Imam Nawawi. Tapi di sisi sebahagian ulama lain, hukum dia haram. Maka haram membaca Quran ketika rokok, ketika sujud. Jadi kalau kita katakan ketika sujud boleh baca doa dan afdal baca doa dengan doa Quran di dalam sujud, tetapi pastikan dia membacanya dengan niat doa, bukan niat baca Quran. Sama seperti wanita haid. Kita sebut contoh dalam mazhab Syafi'i ini bahawasanya wanita haid haram baca Quran. Lelaki yang berjunub haram baca Quran. Contoh. Ni dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalaulah ada orang tu dia haid. Dia nak bawa kereta kemudian subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Gitu. Dia baca doa naik kenderaan atau zikir naik kenderaan dan itu ayat Quran. Itu ayat Quran. Kemudian ada seorang yang dalam keadaan berjunub contohnya. Tiba-tiba dapat panggilan telefon. Jiran kita tu baru meninggal semalam. Kita pun terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita berjunub. Kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Quran. Jadi apa hukum dia? Orang berjunub, wanita haid, diharam baca Quran. Tapi kita kata diberi pengecualian pada ayat-ayat tersebut sekiranya niat kita membacanya adalah zikir dan doa, bukan niat baca Quran. Begitu. Dia sama sahaja situasi dia dengan larangan baca Quran di dalam sujud tadi. Adapun kalau kita baca ayat-ayat Quran yang bersifat doa dengan niat doa ketika sujud, yang ni tak ada masalah. Dan yang ketiganya, dari sudut tingkatan afdal, doa yang kita nak baca dalam sujud, bacalah apa-apa sahaja doa yang kita inginkan. Walaupun Nabi tak pernah baca, dalam arti kata tak maksur, ataupun doa tu bukan daripada Quran, tapi kita boleh membaca doa kerana dalil keumuman berdoa tu. Dalil keumuman berdoa, kata Nabi SAW, apa dalilnya? Wa ammas sujud fa'akthiru fihi bid-du'a. Adapun ketika sujud, maka perbanyakkanlah doa. Jadi doa apa-apa pun doa boleh. Main dalam sujud kita nak baca Rabbighfirli ya Ghafur contohnya, ataupun Rabbighfirli dhunubi wali walidai, boleh. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam Quran tak ada ayat yang tu dengan lafaz macam tu. Nabi pun tak baca begitu, tapi kita membacanya kerana dalil umum anjuran berdoa di dalam sujud
yang ini dibenarkan. Baik, jelas hadirin dan hadirat. Itu adalah yang kelima. Yang keenam adalah bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Kan ada doa tu, Rabbighfirli kita baca tadi. Itu pun tempat berdoa. Dan yang terakhir adalah ba'da tasyahud wa qabla salam. Selepas tasyahud akhir, sebelum kita memberi salam. Itu antara tempat mustajab doa. Dan banyak sandaran dalilnya. Dan antara sandaran dalilnya adalah dalil ataupun hadis daripada Muaz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan kepada Muaz, ya Muaz, itu Muaz lain. Okey, ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin min an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi SAW kata kepada Muaz, wahai Muaz, janganlah kamu meninggalkan pada dubur setiap salat daripada kamu membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi para ulama mereka apabila mensyarah hadis ini, mereka kata dubur salat ni apa makna dia? Penghujung salat. Jadi penghujung salat boleh dipahami dua. Yang pertama, selepas salam, iaitu selepas salat selesai. Yang kedua, sebelum salam. Dan Ibnul Qayyim dan Ibn Taymiyah, penulis kitab Ibnul Qayyim, dia kata apa? Duburu kulli syai'in minhu. Dubur bagi setiap sesuatu ni adalah sebahagian daripada sesuatu. Kalaulah dipahami dubur tu adalah selepas mayang sebahagian ke ataupun bukan? Dia bukan. Jadi difahami oleh sebab tu Ibnul Qayyim dia lebih cenderung bahawasanya yang dimaksudkan dalam hadis tu adalah sebelum salam. Itu maksud dia. Selepas tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi sebab itu contohnya selepas kita baca tasyahud akhir, kita diwajib selawat ke atas Nabi SAW. Itu rukun qauli. Dan selawat ke atas Nabi ni kita kata yang wajibnya Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang sunat adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai la innaka Hamidun Majid. Jadi selepas kita baca innaka Hamidun Majid tu barulah kita dituntut doa. Itu maksud dia. Dan doa yang dituntut ni minta perlindungan daripada 4 benda tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada azab kubur, azab api neraka, fitnah kehidupan dan kematian, fitnah al-masih ad-dajjal. Itu fitnah dajjal. Dia dinamakan al-masih kerana matanya satu je. Itu Al-Masih. Jadi, tapi Nabi Isa pun Al-Masih juga. Tapi Al-Masihnya Isa ni adalah kerana dia memadamkan kekufuran. Itu makna dia. Masahah ni padam. Sebab itu pemadam dipanggil Mimsahah. Jadi, Al-Masih. Kenapa Isa Al-Masih, Dajjal pun Al-Masih juga? Tapi Al-Masih Dajjal ni kerana mata dia terpadam. Satu. Maknanya tinggal satu je mata dia. Jadi di situ kita mohon perlindungan, dan tambah lagi, boleh tambah wa a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Begitu. Itu pun ada riwayat wa a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Baik. Iaitu doa minta perlindungan daripada hutang tu. Dan itulah ketujuh tempat sujud di dalam saya minta maaf, tempat doa di dalam salat. Tempat doa di dalam salat. Baik. Jadi insya-Allah kita berpada sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.